亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。我们差不多就要走完2022年，让我们献上一首诗歌来感谢神的信实，神的大爱。我们唱一首诗歌，你信是大爱。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita sudah hampir sampai ke penghujung tahun 2022. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji-pujian edisi yang ke-1, nomor 7, kasih setiamu, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau.我深感受你的心是大爱，奇妙大爱高过蔚蓝晴天。你的大爱明显地表露出，比天更高，比海洋更深。我心领受从你来的祝福，何等浩大，令我高深难测。我心从来也未曾想到过，你一辈子一切属于我。上帝啊，我是何等卑微，是你眼中的土人。当用我什么来报答我救主？唯有赞美和敬拜你。
Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 姐妹们平安。 Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. 读经之前，我们先祷告。 Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 天上的父，我们来到你的面前， Kami rindu untuk mendengar sabdanya Tuhan. 我们渴慕聆听你的话语， Berikan kami hati yang mau mendengar dan hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. 给我们一个渴慕受教的心。 Kiranya Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang membukakan hati dan pikiran kami. 愿圣灵帮助我们能够明白、开导我们的心思意念，明白你的话语， Supaya kami bukan hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, melainkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 叫我们不是单单听到，乃是在生活中行道。 Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们预备心聆听你的话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 祷告感恩，奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, dalam khotbah saya pada hari ini saya mengambil satu tema. Temanya adalah cara hidup orang percaya di hadapan Tuhan. 今天我们思想一个题目，就是信徒的生活的方式。 Saya mengajak kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 21. 我们来看以弗所书第5章13节到21节， Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. 我来念。 Kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 以弗所书5章13节，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。 Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。 Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 不要追酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。 Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 又当存敬畏基督的心，彼此顺服。 Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu, dalam 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. 再过1-2个礼拜，我们就结束2022年，进入23年。 Izinkan saya bertanya kepada kita satu hal. Bagaimana cara kehidupan kita sebagai orang percaya sepanjang tahun 2022 ini? 让我们回顾一下这2022年我们是怎么过的。 Apakah kehidupan yang sudah saya jalankan itu memuliakan Tuhan atau belum? 这些日子我们的生活是不是讨神的喜悦呢？ Ibu-ibu, dari perikop yang barusan kita baca di kitab Efesus berisikan tentang nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. 刚才的经文给我们看见保罗如何劝勉信徒。 Nasihat ini berbicara mengenai cara hidup yang seharusnya jemaat Efesus termasuk kita orang percaya jalankan dalam kehidupan ini. 保罗的劝勉就是说，让当时的信徒知道怎么生活，也是包括我们今天怎么生活。 Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di Efesus 5 ayat 15 ini, ayat 15 mengatakan demikian, janganlah kita menjadi seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. 以弗所书5章15节说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。” Dari ayat 15 ini menunjukkan kepada kita
setidaknya ada dua macam orang, yaitu orang arif dan juga orang bebal. 15节告诉我们有2种人，一个是愚昧人，一个是智慧人。 Kita akan sama-sama melihat perbedaan dari dua macam orang ini. 我们来看这2种人的区别。 Kita akan melihat orang yang pertama terlebih dahulu, yaitu orang yang bebal. 先看愚昧人， Ibu-ibu izinkan saya bertanya kepada kita, orang bebal itu seperti apa? Apa itu orang bebal? 什么是愚昧人？他们是怎样的人呢？ Alkitab memberitahukan kepada kita dengan jelas ciri-ciri dan karakteristik dari orang bebal. 圣经清楚给我们看见愚昧人的特征是如何。 Ada beberapa hal yang Alkitab katakan kepada kita berkaitan orang bebal. 有几节的圣经我们可以看见愚昧人。 Yang pertama, orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mau menerima masukan atau nasihat dari orang lain. 愚昧人就是不愿意听人劝勉的。 Yang kedua, orang yang bebal adalah orang yang suka sekali menghina, menghakimi, dan mencemooh orang lain. 第二，愚昧人是喜欢回谤人的。 Yang ketiga, orang bebal itu orang yang tidak mau menerima ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 第三，愚昧人是不受教的。 Dan yang terakhir, orang bebal adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Tuhan. 第四，愚昧人是很自信的，他不是把信心放在主的身上。 Ibu-ibu, semua ini adalah ciri-ciri dan karakteristik dari orang bebal yang Alkitab tunjukkan kepada kita. 以上4点是愚昧人的一个特征。 Dan sekarang kita akan masuk kepada tipe orang yang kedua, yaitu orang arif. 那智慧人又是怎样呢？ Berbicara tentang orang arif, pastinya kebalikan dari orang yang bebal. 当然，智慧人跟愚昧人是相反的。 Ibu-ibu, orang yang arif ini dapat dikatakan sebagai orang yang bijaksana. 智慧人就是很有智慧的。 Kalau begitu, apa yang Alkitab ajarkan, katakan tentang orang yang arif itu? 那么，圣经怎么论到智慧人呢？ Ada beberapa ciri atau karakteristik dari orang yang arif dan orang yang bijaksana yang Alkitab ajarkan. 智慧人有以下的特征。 Yang pertama, orang yang arif, orang yang bijaksana, mau menerima nasihat dari orang lain. 智慧人愿意听人的劝勉。 Orang yang arif adalah orang yang hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. 第二，智慧人是活在神真理里面。 Orang yang arif adalah orang yang mencintai dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. 第三，智慧人是喜欢神的话，也遵行神的话。 Orang yang arif adalah orang yang selalu belajar mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya dia. 第四，智慧人是完全依靠神来生活的。 Dan yang terakhir, sesulit apapun kehidupan yang dijalankan, orang arif akan berjuang menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dia. 最后，智慧人不论他的状况怎么样的困难，他总是坚持要遵行神的旨意。 Jadi ibu-ibu, ini adalah perbedaan antara orang yang arif dan juga orang yang bebal yang Alkitab ajarkan kepada kita. 这就是愚昧人跟智慧人的区别。 Dan masih banyak lagi contoh-contoh karakteristik orang bebal dan orang arif yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. 当然，这两者之间还有很多的区别。 Dari pemahaman berkaitan orang arif, orang yang bebal, kira-kira ibu-ibu, Tuhan merindukan kita menjadi orang seperti apa? 在这两者之间，你想神要我们做哪一种人呢？ Tuhan mau kita menjadi orang yang arif atau orang yang bebal? 神要我们成为智慧人，或者是愚拙人。 Saya yakin jawabannya adalah Tuhan mengkehendaki kita menjadi orang yang arif dan bukan orang yang bebal. 理所当然，神要我们做智慧人。 Kalau kita perhatikan dengan baik di dalam ayat 15 ini, ayat 15 ini mengatakan apa? Perhatikanlah dengan baik-baik bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Biar kehidupan kita seperti orang yang arif dan bukan orang yang bebal. 第15节警戒我们要谨慎行事，不要像愚昧人，要像智慧人。 Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita dapat menjaga kehidupan kita untuk menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana dan bukan orang yang bebal.
接下去我们要思想的就是说，怎么样实行智慧人的生活，而不是愚昧人的生活呢？ Setidaknya ada 3 hal yang Alkitab ajarkan kepada kita di dalam kitab Efesus pasal 5 ini. 在这里我提出3点， Berkaitan dengan kehidupan kita menjadi orang yang arif dan bijaksana di hadapan Tuhan. 怎么样做一个智慧人？我们要从以弗所书第5章来看。 Yang pertama, 第一， orang yang arif dan orang yang bijaksana pasti mempergunakan waktunya dengan baik. 智慧人一定是非常爱惜时间。 Hal ini kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-16 yang mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 第16节要爱惜现今的光阴，因为现今的时代邪恶。 Dari ayat ini kita lihat bahwa kita dapat menjadi orang yang arif, kita bisa menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan ketika kita mempergunakan waktu dengan baik. 当我们爱惜光阴的时候，我们就智慧了。 Ibu-ibu, kata waktu di ayat 16 ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah kairos. 光阴时间在希腊文是 kairos。 Kata waktu atau kairos ini diartikan sebagai sebuah momen, sebuah kesempatan yang terulang yang mungkin hanya sekali untuk seumur hidup. kairos 的意思就是在某一点的时间里面的机会，可能这个机会以后也许就没有了。 Secara sederhananya, kata waktu di sini menunjukkan adanya sebuah kesempatan untuk kita hidup. 简单的来说，这个光阴就是机会。 Jadi Paulus mendorong jemaat Efesus untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang tersisa sebagai orang percaya untuk Tuhan. 保罗在第16节劝勉以弗所的信徒，不要浪费光阴，不要浪费这个机会。 Orang percaya harus menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. 智慧人一定要好好的用先进的机会。 Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan selama kita masih menjalankan kehidupan di dunia ini. 不要在这个世界上浪费光阴。 Pertanyaannya, kesempatan untuk apa, ibu-ibu? 那这个机会拿来做什么呢？ Kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kesempatan untuk memuliakan Tuhan ketika kita menjalankan kehidupan ini. 什么机会呢？就是荣耀神的机会，就是侍奉神的机会。 Selama kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, selama kita masih bernafas, maka kita menggunakan waktu dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. 假如神还容许我们活着的话，我们要好好的用现今的机会。 Gunakan waktu dan kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan. Gunakan waktu dan kesempatan mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. 用先进的光阴机会来为神做工，来做传福音的工作。 Gunakan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh, berbuah, dan terus berakar di dalam Tuhan. 用光阴不但传福音，也用我们的时间机会来使我们的灵性成长。 Secara sederhananya, selagi kita masih hidup, maka kita mempergunakan waktu dan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 就是说，当神给我们生命活着的时候，要好好的活着。 Ibu-ibu, izinkan saya bertanya kepada kita hari ini. 我要问大家， Apakah kita sudah mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan? 我们是不是已经好好的用现今的光阴来荣耀神呢？ Ibu-ibu, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan sebuah lagu. 当我预备信息的时候，就想到有一首诗歌， Saya yakin bahwa lagu ini juga sudah tidak asing lagi buat kita. 也许你们也很熟悉， Lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. 就是这个诗歌讲到说，生命生活就是一个机会。 Di dalam liriknya mengatakan demikian. Hidup ini adalah kesempatan. 歌词是这样说，这个生命就是一个机会， Hidup ini untuk menjadi berkat. 生命就是要祝福别人， Hidup ini untuk kita melayani Tuhan. 生命就是要侍奉神。 Dan di dalam refnya mengatakan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. 不要浪费神所给我们的机会。 Selagi kita masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. 当我们还活着的时候，让我们活着为神。
Karena itu ibu-ibu, ketika kita mempergunakan waktu, ketika kita menggunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, itu tidak pernah bergantung pada usia kita. 当我们用我们的光阴来侍奉神的时候，这跟年龄没有关系， Itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. 跟当时的局势也没有关系。 Maka dari itu jangan berkata, oh saya masih sehat, saya masih kuat. Karena itu nanti saja saya baru memuliakan nama Tuhan. Sekarang saya mau kejar dulu karir saya. 所以从来不要说我现在还健康，让我在事业上我拼命，以后才侍奉神。 Atau jangan kita juga berkata bahwa wah saya ini sudah tua, saya ini sering sakit-sakitan. Jadi ya udah saya tinggal menunggu waktu saja untuk meninggal, untuk dipanggil sama Tuhan. 相反的，我们也千万不要说我年纪大了不能做什么，我就等着神来呼召我吧。 Bukan demikian ibu-ibu. 不是如此。 Selagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, selagi kita masih bisa ada dalam dunia ini, kita gunakan waktu kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. 当我们还存在的时候，还能够活着的时候，要用时间、机会，好好的来为主而活。 Melayani dan memuliakan Tuhan, kesempatan itu tidak melihat kepada tua dan muda, 侍奉神没有看年龄， tetapi bergantung kepada hati kita. 乃是在于我们的心。 Apakah kita tetap menggunakan waktu kita hanya untuk Tuhan? 我们是不是用我们的光阴，就是单单的为主？ Ingat ibu-ibu, hidup yang kita jalankan dalam dunia ini sangat singkat, sangat sementara. 记得生命是很短暂的。 Alkitab mengatakan bahwa hidup ini seperti uap yang hanya kelihatan lalu langsung lenyap. 圣经说，这个生命好像什么呢？好像一片的云雾，出现少时就不见了。 Karena hidup ini sangat singkat, kita harus menggunakan waktu dengan baik dan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita. 生命既然是短暂的，所以要好好的用它来荣耀神。 Dan ketika kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang baik, maka kita menjadi orang yang arif dan bijaksana di hadapan Tuhan. 当我们善用时间光阴的时候，我们就是智慧人。 Seperti pepatah yang mengatakan demikian. 俗语说， Orang arif dan orang bijaksana di hadapan Tuhan pasti akan mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. 一个智慧人一定是善用时间来荣耀神， Bukan hanya dalam kehidupan bergereja, 不是单单在教会里面有一个活动， melainkan juga di dalam keseharian hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya dia tetap setia melayani dan memuliakan nama 不 Tuhan. 是单单在教会，那是在一生里面，直到主见我们的时候，善用时间为主而善用时间。 Ini adalah poin yang pertama. Orang yang arif pasti menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. 这是第一点，智慧人一定善用神所给的光阴。 Yang kedua, 第二， orang yang arif, orang yang bijaksana berusaha mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. 智慧人一定是想尽办法要明白神的旨意。 Hal ini terlihat di dalam ayat yang ke-17. 这是在第17节。 Ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 第17节，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Ibu-ibu berbicara tentang kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu tidak pernah terlepas dari merenungkan firman Tuhan. 讲到神的旨意，一定跟圣经脱不了关系。 Dulu pada masa perjanjian lama, pada masa perjanjian baru, Tuhan menunjukkan kehendaknya dengan cara berbicara langsung kepada nabi-nabi dan rasul. 在旧约时代、新约时代，神是直接的显明他的旨意。 Pada masa sekarang tidak lagi demikian. 现在的方式不一样。 Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. 现在呢，神就是借着新旧约的圣经显明他的心意。 Semua isi di dalam Alkitab ini menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. 圣经里面所说的，就告诉我们什么是神所喜欢的，什么是他不喜欢的。 Karena itu kita dapat sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan, memahami isi hati Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 所以，当我们寻求思想神话语的时候，我们可以明白神的心意。
Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2 yang mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 这就是像诗篇第2篇第2节所说的，昼夜思想耶和华的，这人变为有福。 Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan membawa kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 怎么样能够遵行神的旨意呢？当我们思想神话语的时候，遵行神话语的时候， Karena itu ibu-ibu penting sekali setiap hari kita meluangkan waktu dan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. 所以每一天接着读圣经，我们与神建立关系，这是非常的重要。 Dan Tuhan juga menuntut adanya relasi yang terjalin dengan kita sebagai anak-anak-Nya. 那么借此也显出我们与神的关系。 Kita tidak bisa mengaku diri kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. 我们不能够说我们是一个基督徒，假如我们不爱慕神的话。 Kita tidak bisa mengaku bahwa diri kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak mau melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. 我们不能够说我们是基督徒，假如我们不愿意遵行神的话。 Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita sebisa mungkin atau berusaha mungkin untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. 圣经所说的，我们要竭力的，我们要设法的去遵行。 Namun ketika kita melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apa itu mudah untuk kita lakukan? 遵行神的话容易吗？ Saya yakin bahwa itu tidak mudah. 当然不是很容易的。 Seringkali kita gagal dan sulit sekali melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. 很多时候我们失败， Karena itu kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Roh Kudus, Bapak. 为此我们非常需要圣灵的帮助。 Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk mengerti, memahami, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 圣灵帮助我们明白神的话，实行神的话。 Dan ibu-ibu, gak apa-apa kalau misalkan kita gagal untuk melakukan firman Tuhan. 假如我们在遵行神的话语上我们失败，不要紧。 Yang terpenting adalah ketika kita sadar bahwa kita gagal, kita bangkit lagi, kita berusaha lagi. Kita gagal, bangkit lagi, kita berusaha lagi. 每一次失败，我们可以再一次起来，重新开始。 Yang terpenting adalah kita punya kerinduan dan hati untuk terus-menerus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 最重要的，我们要有一个心，愿意的心，继续的实行神的话语。 Jadi ibu-ibu berbicara tentang orang yang arif, berbicara tentang orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam keseluruhan aspek hidupnya dia. 所以智慧人呢，是一个真正愿意思想神的话，真正明白神的话，愿意在生活中实践的。 Inilah poin yang kedua. 这是第二点。 Yang ketiga, 第三点， orang yang arif atau orang yang bijaksana adalah orang yang menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 第三点，智慧人就是愿意在神的面前低头，就是说顺服神。 Orang yang bijaksana memiliki kerinduan untuk hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. 智慧人渴慕他的生命被圣灵所引导。 Hal ini dapat terlihat di dalam ayat yang ke-18 sampai 21. 这个在第18节到21节我们可以看见。 Bapak Ibu, ibu-ibu, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pasti ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. 这些的经文告诉我们，当我们信主的时候，一定有圣灵在我们里面居住。 Pada ayat yang ke-19 sampai 21 menunjukkan kepada kita ciri-ciri atau karakteristik orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. 19节到21节给我们看见蒙圣灵引导的人的特征。 Dan kita akan melihat ciri-ciri atau karakteristik dari orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. 我们一同来看。 Yang pertama, orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur. 一个受圣灵帮助的人是用诗章、颂词、灵歌彼此赞美主。 Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19. 19节就这样说。 Di mana orang percaya ini belajar saling membangun, saling menasehati, saling menegur, dan mengampuni satu sama yang lain sebagai satu tubuh Kristus itu sendiri.
所以第19节说，用诗章、颂词、灵歌彼此对说，然后呢，他们要彼此的相待。 Jadi orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan berkata-kata kepada seorang yang lain dalam Mazmur. 所以，一个蒙圣灵引导的人，一定是用诗章、颂词、灵歌彼此的对说。 Terus yang kedua, orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan dengan segenap hati. 蒙圣灵引导的人，一定是口唱心和赞美主。 Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang 19b yang mengatakan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 19节的下半节说，口唱心和赞美主。 Di mana orang percaya ini akan bersama-sama memuji dan menyembah Allah melalui pujian. 基督徒是敬拜主、歌颂主是一同的、同心的。 Jadi ketika orang percaya menyanyi, ketika orang percaya menyembah, fokusnya itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada Tuhan. 所以，当信徒唱诗的时候，对象是赞美上帝。 Jadi Roh Kudus akan membawa kita untuk memusatkan hidup kita, pujian kita hanya kepada Tuhan. 所以，圣灵会引导我们，把我们的赞美，把我们的生活，就是以神为中心。 Yang ketiga, orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan belajar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. 一个蒙圣灵引导的人，一定是赞美主的、感恩的。 Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 20. 在第20节， Ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 20节，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。 Di mana orang percaya ini belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. 所以，基督徒在学习在凡事上感恩。 Apapun situasi dan kondisinya yang ia hadapi, baik itu dalam keadaan yang baik, baik itu dalam keadaan yang buruk, ia tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. 不论我们目前的状况是喜乐，是愁苦，我们学习怎么样赞美上帝。 Dan yang terakhir, 最后， orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 第21节，蒙圣灵引导的人是常存敬畏基督的心，彼此顺服。 Ayat 21 ini kita bisa lihat bahwa di mana orang percaya itu belajar melayani sesama mereka di dalam Kristus. 第21节给我们看见信徒呢是学习怎么样彼此的服侍，彼此的顺服。 Ketika kita mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak lagi mengutamakan kepentingan diri kita, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan sesama kita. 当我们愿意圣灵来引导的时候呢，我们的生活就不是以自我为中心，乃是要以别人为喜乐，祝福别人。 Kita belajar untuk melayani sesama. 我们学习怎么样彼此的服侍， Kita belajar untuk mengasihi sesama kita sebagai satu tubuh Kristus itu. 学习怎么样彼此的相爱，成为基督里面的一个肢体。 Jadi orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan melayani sesama di dalam Kristus. 一个蒙圣灵引导的人，一定是彼此的服侍。 Ibu-ibu, keempat hal inilah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. 这些就是蒙圣灵引导的人生活的特征。 Ketika orang percaya menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka semua hal yang ia lakukan, ketika bernyanyi, ketika melayani sesama, ketika ia bersyukur, fokusnya bukan kepada dirinya, tetapi semuanya berpusat kepada Allah. 当我们低头的时候，就是顺服基督的时候，我们一切所做的这个中心点不再是自己，乃是在于神。 Ibu-ibu, izinkan saya bertanya kepada kita satu hal. 让我问大家， Apakah setiap kita sudah menundukkan diri dan mau dipimpin oleh Roh Kudus? 我们是不是已经在主的面前低头，就是顺服主，愿意受圣灵引导？ Ketika kita memiliki kerinduan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mencerminkan keempat hal ini di dalam kehidupan kita. 当我们真的在主的面前顺服的时候，在生活中我们一定会显出这4点。 Jadi kalau kita berbicara
apa itu orang arif, apa itu orang yang bijaksana, maka orang yang arif dan orang yang bijaksana adalah orang yang mau belajar menundukkan diri dan dipimpin oleh Roh Kudus. 所以，当我们问智慧人和愚昧人的分别，其中之一，智慧人就是愿意顺服主，来受圣灵的引导。 Ibu-ibu, ketiga hal inilah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. 这些都是我们应该、我们可以、我们也应该在生活中遵行的。 Untuk kita menjadi orang yang arif dan orang yang bijaksana, saya menyimpulkannya dalam 3M. 成为一个智慧人，我把它总结成为3点，3个 M。 M yang pertama adalah mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik untuk memuliakan nama 第 Tuhan. 一点就是要爱惜光阴， Jadi M mempergunakan waktu. 就是爱惜使用光阴。 M yang kedua adalah berusaha mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. 第二点要设法去明白神的旨意，要遵行它。 Dan M yang ketiga adalah menundukkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus. 第三点呢，就是要低头，要让圣灵来引导我们，就是要顺服主的意思。 Jadi M pertama mempergunakan, M kedua mengerti dan melakukan, dan M ketiga menundukkan diri. 第一点就是要好好的利用使用，第二点呢就是要真正的去了解明白，第三点呢就是要顺服去实践它。 Dan ketika kita melakukan ketiga M ini, kita menjadi orang yang arif di hadapan Tuhan. 当我们这么做的时候，我们就成为一个智慧人了。 Mari ibu-ibu, jadilah orang yang arif, jadilah orang yang bijaksana di hadapan Tuhan dan bukan orang yang bebal. 让我们在神的面前不要做愚昧人，倒是要做一个智慧人。 Karena fokus hidup kita itu bukan kepada diri kita, tapi kita berfokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. 因为我们生活的中心不是自己，乃是上帝。 Dan mari kita berjuang bersama-sama menjalankan kehidupan kita menjadi orang yang arif dan orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. 让我们一同追求做一个智慧人。 Dan kita minta kepada Tuhan sebuah hati, sebuah kerinduan untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan menjadi orang yang arif. 求神帮助我们继续的爱慕、追求，成为一个智慧人， Sehingga kita bisa berkata, hidup saya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. 以至于我们可以说，我的生命、我的生活就是要荣耀上帝。 Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah ayat dari kitab Roma 11 ayat 36. 我要用罗马书第11章第6节做一个结束。 Roma 11 ayat 36 mengatakan demikian. 罗马书第11章第36节这样说： Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 罗马书11章最后一节36节，因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。 Biarlah ayat ini yang terus mengingatkan kita untuk terus memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita. 愿这一节圣经一直不断的提醒我们要荣耀神，直到我们见主的面。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Minta Museneti untuk tutup dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你的话语，你再一次提醒我们，我们生活在这个短短的世界里面，我们真是要用神给我们的光阴机会，好好的荣耀神，让世界看见，从我们的身上看见上帝，认识上帝。 Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana memakai kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan Tuhan. Supaya dunia melihat kami dan kenal kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们谢谢 Desmonda 姐妹给我们传讲的信息，愿上帝赐福。很多人以为说他能够赚很多很多的钱，甚至于做一个全城市、全世界最有钱的人，这是一个聪明人。但是主耶稣告诉我们说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？真正的智慧是得着耶稣基督做我们生命的主。Kita berterima kasih kepada Saudari Desmonda yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita.
Banyak orang mengira bahwa jikalau bisa menjadi orang yang paling kaya di dalam satu kota, satu negara, bahkan satu dunia, itu pasti orang yang pintar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jikalau kita beroleh dunia tapi kehilangan nyawa, kehilangan jiwa, kerugian itu tidak bisa terukurkan. Mari kita angkat satu pujian, kau beroleh dunia tapi hilang jiwa. Betapa besar kerugianmu.也许现在你又跨出救恩圈外，可曾计算其中损失多少？Kau beroleh dunia tapi hilang jiwa, betapa besar kerugianmu bila kau tinggalkan Tuhan pengasihmu, betapa besar kerugianmu. Kau beroleh dunia tapi hilang jiwa, betapa besar kerugianmu bila kau tinggalkan Tuhan pengasihmu, betapa besar